Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, FB Live kali ni saya berada di Pejabat EPA waktu sekarang ni jam 2 petang jam 2 petang 4 Mac 2020 Jadi hari ini ada satu topik yang ingin kita bawakan berkenaan tentang penubuhan perniagaan tu, iaitu business formation tu tadi. Penubuhan perniagaan, business formation, dan kesannya, kaitannya kepada business growth dan kesannya kepada perkembangan perniagaan. Sekejap saya kalih ni sikit sebab nampak macam gelap. Lagi gelap Cik Mira? Tak. Okey, nak bagi cerah sedikit. Baik. Okey. Baik, jadi untuk perbincangan kali ini mungkin kita mahu menjurus kepada satu perkara yang move around sekejap menjurus kepada perkara yang orang kata sedar atau tidak, dia sebenarnya memberi kesan kepada perkembangan dan juga perkembangan sesubah perniagaan tu tadi kepada tuan dan puan yang masuk ke dalam yang lalu di page Puan Aminah Umar dan berkesempatan untuk masuk dalam sesi live kali ini. Tuan dan puan boleh share dan juga boleh tinggalkan komen, boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang tuan dan puan ada berkomunikasi di di media platform Facebook hari ini Jadi untuk itu tuan dan puan, dalam keadaan semasa kita ada banyak situasi yang sebenarnya sedar atau tidak, situasi ini adalah bermula daripada keadaan bagaimana perniagaan kita itu dibina. Maksudnya asalnya business formation yang kita ada, yang kita wujudkan apabila kita mulakan bisnes ni. Jadi bila kita sebut business formation itu, dia bukan hanya tentang syarikat. Business formation juga melibatkan bagaimana kita memulakan bisnes tu, termasuklah tujuannya, dengan siapa kita mulakan bisnes tu, adakah dia berbentuk sole prop, ataupun dia berbentuk partnership, ataupun dia berbentuk yang lebih kompleks melibatkan pemegang-pemegang saham ataupun dia melibatkan kumpulan-kumpulan tertentu pada fasa kita memulakan perniagaan tu. Jadi semua ini tuan dan puan, bagaimana kita nak kupas sedikit bagaimana business formation itu memberi kesan ataupun impact kepada business growth, Jadi dalam keadaan yang macam itu, pada kebanyakan masa ramai usahawan ataupun business owner ni, dia melihat kepada satu situasi di mana dia stuck, dia rasa block, dah tak boleh nak buat apa, dah tak tahu nak buat macam mana Jadi kadang-kadang kita bertukar kepada situasi mengambil Panadol, bukan kepada pencegahan dan penyembuhan tetapi kepada painkiller sahaja Okey, saya suka bawa beberapa situasi beberapa situasi di mana ada saya bertemu dengan beberapa usahawan yang mengambil langkah yang kita sebut sebagai painkiller macam kita sakit dan kita ambil Panadol. Jadi ada beberapa pandangan ataupun situasi ataupun pendapat yang menyatakan bahawa ada keadaan di mana mereka perlu berubah kepada satu jenis aktiviti bisnes yang membolehkan duit tu masuk dengan cepat dan dikumpul duit tu. Aktiviti yang marginnya besar, dan kemudian selepas dah ada duit tu baru dia kembali kepada perniagaan ataupun dia punya core business tu tadi. Jadi sementara dia ada isu masalah duit tu tadi, dia melakukan projek lain just untuk memastikan cash flow tu masuk dan dia tinggalkan core business dia. Bila duit dah cukup baru dia kembali kepada core business dia. Jadi dalam keadaan tu akan berulang-ulang. Dia macam apabila kita sakit teruk kita ambil Panadol. Kita rasa tak sedap, kata pening-pening, kita ambil Panadol. Jadi perkara tu berulang tetapi kita tidak menyembuhkan ataupun kita tidak cure ataupun kita tidak treat
tidak merawat perkara yang betul kepada penyakit kita tu. Jadi sama dalam perniagaan juga tuan dan puan ya. Jadi kadang-kadang katalah kita ni merupakan core business kita, merupakan katalah contoh kita ada satu servis atau produk, yang menjadi core business kita. Tetapi pada satu keadaan apabila kita ada masalah tertentu, dalam keadaan tu ada situasi tertentu yang menyebabkan kita ada masalah cash flow. Jadi sama ada sales tak cukup ke, team tak cukup ke, salah planning ke, macam mana kan. Jadi apabila itu berlaku, keadaan yang paling cepat yang biasa usahawan ni react adalah untuk buat aktiviti lain yang membolehkan duit masuk. Jadi dia tinggalkan core business dia tu. Itu yang kita panggil sebagai tindakan yang berbentuk reaktif, yang berbentuk macam painkiller sahaja, macam Panadol. Bila kita sakit, kita ambil Panadol. Tetapi kita tidak sebenarnya memberi treatment ataupun memberi penyembuhan kepada penyakit sebenar yang kita hadapi. Jadi bisnes pun begitu. Jadi salah satu perkara treatment ataupun root cause yang kita kata perkara yang banyak berlaku kepada usahawan adalah impact daripada business formation itu kepada growth of the business, kepada perkembangan perniagaan tu. Baik, kita ambil contoh tuan dan puan, apakah yang dimasukkan sebagai business formation ya? Apakah yang dimasukkan sebagai business formation? Dia ada beberapa sisi Antara yang kita boleh tengok ialah yang pertama sekali, siapa yang memulakan perniagaan, bagaimana orang-orang itu memulakan perniagaan. Adakah dia berbentuk sendirian macam saya buka enterprise, sole prop dan saya mulakan perniagaan. Jadi business formation yang macam itu tuan dan puan, apabila kita nak berkembang, sekiranya saya bermula dengan sole prop sendirian dan saya masih lagi mahu sendirian dengan sole prop dalam keadaan saya nak mengembangkan bisnes saya itu, dia sebenarnya antara satu faktor yang membantutkan perkembangan. Dia kalau macam kita nak grow bisnes dengan dengan enterprise tak ada masalah, tetapi dalam keadaan sole prop itu bermakna kita masih nak menjalankan kerja-kerja itu, proses-proses itu seperti mana kita menjalankan kerja sendirian. Jadi apabila kita nak berkembang, itu yang kita akan start. Iaitu yang menjadikan business formation secara persendirian itu mengganggu kepada perkembangan bisnes. Okey, itu satu. Kedua, katakanlah kita memulakan bisnes dengan ahli keluarga atau pasangan. Apabila kita mulakan dengan suami isteri sebagai contoh. Ini contoh-contoh yang klasik, yang biasa. Contoh-contoh yang klasik di mana perniagaan dimulakan dengan suami dan isteri. Okey, ada beberapa senario. Senario yang pertama adalah di mana salah seorang pasangan itu lebih tinggi kedudukannya dari segi pendidikan. Maka salah seorang dalam business formation itu akan ada isu self-esteem. Katalah sebagai contoh, suaminya terlampau pandai, isterinya mungkin terlampau pandai tu maksudnya suaminya itu mungkin sampai memegang ijazah master, manakala isterinya mungkin hanya setakat belajar STPM sahaja. Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu, isteri ni tadi mungkin lebih capable, mempunyai lebih kapasiti tertentu dalam perniagaan yang mana suaminya walaupun highly educated tidak ada. Jadi apabila business formation ini berlaku dalam keadaan tidak seimbang, jadi ada isu self-esteem itu berlaku. Ini lebih ekstrim apabila si isteri yang memulakan bisnes itu ataupun menjalankan bisnes itu bersama suaminya mempunyai kedudukan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi daripada suami. Jadi klasik situasi klasik yang berlaku ialah ada di situ percanggahan. Ada kalanya meskipun suami ini tidaklah berpendidikan tinggi tetapi mempunyai kapasiti dan pengetahuan dari segi operasi, dari segi menyusun strategi, walaupun tidak berstruktur dan tidak cantik macam isterinya yang ada master atau PhD tadi. Tetapi dia ada idea-idea yang bagus. Jadi bila ada konflik ini tadi dalam business formation itu, bila tidak jelas dengan skop kerja, siapa CEO, siapa yang jaga operasi, siapa yang terlibat dalam penyelarasan strategic plan. Jadi jika tidak ada perbezaan dan masih kekal sebagai suami isteri satu dan masih kekal kepada saya lebih pandai kerana saya lebih educated, jadi dalam keadaan itu business formation itu sendiri akan menjadikan penghalang, akan menjadi salah satu penghalang kepada perkembangan perniagaan. Jadi kadang-kadang kita kata okey, oleh kerana suami pandai akaun, pandai buat kerja-kerja akaun, maka dia buat akaun. Padahal dia bukan accountant pun, dia cuma tahu saja. Jadi tapi masih nak buat kerja seolah-olah accountant.
Jadi itu juga menghalang kepada perkembangan sebuah perniagaan. Ataupun satu pasangan itu atau suaminya mahukan isterinya berhenti kerja dan masuk dalam perniagaan itu, sedangkan isterinya mungkin tidak ada minat ataupun tidak berkeinginan untuk membangunkan perniagaan bersama. Maka apabila terpaksa yang ini pun ada konflik, sama ada arahan suami ataupun adalah sebagai orang kata hubungan dalam sebuah organisasi. Kefahaman ini bila tidak ada dan perniagaan itu dimulakan, the business formation starts in that way, maka perkembangan kepada perniagaan itu juga terbantut. Itu seterusnya. Dan satu lagi, yang ketiga adalah situasi di mana mungkin individu yang 2 ini ataupun 3, 4, 5 ini dah cantik dah. Tetapi ada pula situasi di mana pembahagian tugas atau skop kerja itu tidak balance, tidak memenuhi keperluan syarikat. Katalah ada 3 orang partner. Seorang memang menguruskan bahagian akaun, admin dan HR sebagai contoh. Seorang lagi menjaga bahagian sales and marketing, seorang lagi katanya menjaga bahagian operasi. Jadi ada 3 orang rakan baik memulakan perniagaan. Dan jadi apabila ada rakan baik, bermaksud mereka 3-3 mahu buat kerja sama-sama. Dalam konteks pengurusan perniagaan, terutama yang bersyarikat tuan dan puan, kita sentiasa buat kerja sama-sama, iaitu bekerja sama. Tetapi bila ada 3 atau 5 orang, mesti ada jelas siapa ketuanya, who's the leader. Kalau katalah kita ada lantik MD, Managing Director, siapa Managing Director? Kalau kita kata kita lantik CEO, siapa CEO? Dia kena ada satu ketua yang bertanggungjawab. There must be a leader to be accountable for the whole growth of the business. Tetapi setiap individu itu adalah bertanggungjawab kepada setiap bahagian yang dia perlu bangunkan dalam syarikat tu. Jadi bila ini semua tak ada, business formation tu dah tak betul. Jadi tak ada keseimbangan. Ada ramai, ada 3, ada 5 orang, tetapi dia tidak mencapai satu synchronization which make the company or the business possible to grow. Jadi itu juga merupakan salah satu kesan apabila business formation tu tak betul atau tak kuat dan kita mahu membawa perniagaan kita itu berkembang kepada satu tahap tertentu. Okey, baik. Sebentar tuan Jadi dalam keadaan-keadaan begitu, ada setengah usahawan melihat bahawa mereka ada isu jualan, mungkin ada isu sales. Katalah contoh ada isu tak cukup income, tak cukup revenue. Jadi ada kalanya betul kerana kita tidak ada cukup jualan tu tadi. Tetapi root cause kepada tak cukup jualan tu apa? Mungkin kita boleh boost jualan tu dengan promosi, dengan kempen, dengan projek-projek tertentu. Maka jualan tu akan masuk pula dalam keadaan tertentu akan banyak, akan cover. Tapi perkara itu akan berulang lagi. Mungkin cycle dia 2-3 tahun sekali ataupun setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali tuan akan lalui cycle itu. Tetapi sekiranya the root cause of the issues is not being tackled, the same cycle will repeat again and again. Jadi maksudnya setiap tahun akan ada masalah yang sama. Jadi bagi usahawan yang melihat perkara ini secara objektif dan secara jauh dan mahu perniagaan dia grow, dia tidak mahu lagi menerima keadaan itu macam biasalah puan, biasa bisnes ni memang macam ini. Jadi dia tak ada mindset macam itu. Bermakna dia mahu ada satu perubahan dan dia mahu perkara itu berhenti. Okey, katalah sebagai contoh seorang pengusaha pusat pendidikan contoh, mereka dah tahu dalam setiap tahun antara bulan 10, 11, 12 itu biasanya akan ada kemasukan murid baru dan sepatutnya murid yang sedia ada sudah mengesahkan pendaftaran. Jadi akan ada isu orang kata nilai inflows, jumlah orang yang masuk. Akan ada beberapa perkara atau situasi yang berlaku di mana ada kelewatan ataupun lambat untuk ibu bapa membuat pengesahan. Jadi bagi usahawan atau individu yang mempunyai business formation yang betul, mungkin mula-mula masa dia buat bisnes tu dia seorang, tetapi dia dah ubah. Apabila business formation itu dah betul, dia nak grow, dia tidak lagi mahu menerima situasi di mana bulan 10, 11, 12 itu ada masalah, ada isu, tak boleh nak bayar gaji lah, tak cukup nak bayar
sewa, dia tak mahu lagi melihat perkara tu. Apabila tak mahu lagi melihat perkara yang biasa dan mahu diubah dalam konteks perniagaan itu, maka di situlah bermulanya ada satu growth mindset. Maksudnya kita nak mencapai satu tahap yang lebih baik. Kita tak mahu lagi ada isu setiap tahun 10, 11, 12 ada isu cash flow, tak mahu lagi. Kerana perkara ini meskipun normal, tetapi tidak lagi normal bagi sebuah syarikat nak berkembang. Kerana perkembangan itu tuan dan puan melibatkan satu perancangan, melibatkan satu keperluan yang konsisten dalam apa yang kita uruskan. Jadi there's a lot of uncertainties in business, but we must have some certain expectation that we can manage and we can control in our business. Jadi kalau semuanya uncertain, semuanya perkara yang kita tak boleh control, tak boleh. Jadi bila business formation itu datang dengan betul, bermakna meskipun kita berseorangan masa bermula, tetapi apabila kita mahu kembangkan bisnes kita itu dengan secara langsung, kita akan berfikir bagaimana business formation kita itu perlu diubah. Mungkin sebelum ni tak ada partner, tapi sekarang sudah ada partner. Mungkin sebelum ini kita tak ada tim yang cukup, sekarang sudah ada tim yang cukup. Mungkin sebelum ini kita salah mengambil partner, maka sekarang kita terus berusaha untuk mendapatkan partner yang betul. Mungkin sebelum ini kita salah mengambil manager. Kita ambil manager tapi rupa-rupanya tahap performance dia hanyalah sebagai officer sahaja. Jadi kita teruskan pencarian untuk mendapatkan manager yang betul. Jadi perkara-perkara ini tuan dan puan, perubahan-perubahan yang berlaku ini sebenarnya, jika tuan dan puan lihat semula, adalah berbalik kepada business formation tadi. How the business is being formed. Jadi sama ada kita bermula dengan individu, ataupun kita bermula dengan ahli keluarga, bermula dengan pasangan, ataupun kemudian mungkin kita bermula dengan sekumpulan individu 2, 3, 4, 5 orang yang mempunyai satu gagasan yang sama, idea yang sama, tetapi kebolehan yang berbeza. Jadi semua itu, business formation itu termasuklah kepada penyusunan skop-skop kerja, penyusunan struktur dalam organisasi syarikat kita itu tadi adalah termasuk dalam kategori business formation itu tadi. Jadi ini semua tuan dan puan akan memberi impak kepada perkembangan syarikat dan juga perkembangan bisnes. Baik, dalam perkembangan bisnes ni pula tuan dan puan, ada setengah individu ataupun usahawan ataupun entrepreneur, dia melihat growth of the business is on the growth of the revenue or the sales. Jadi dia pun target tahun pertama 15,000, tahun kedua 1 million, tahun ketiga 1.5 million, tahun keempat 2 million. Jadi dia nampak perkembangan itu hanyalah kepada revenue. Tetapi tuan dan puan, sekiranya business formation itu diletakkan dengan betul, bermakna ada susunan yang jelas, ada pengurusan dan pematuhan yang diikut dengan baik, maka akan ada soalan-soalan tertentu, seperti apakah growth, what is the growth of your profit? Jadi kalau kita hanya tengok growth of revenue and growth of sale, bagaimana dengan growth of profit? Jadi kadang-kadang kita punya sale tu mungkin mencecah sampai 30 juta ataupun okeylah 10 juta, tetapi percentage of growth profit kita itu semakin rendah berbanding semasa jualan kita itu, sale kita itu bernilai 5 juta. Ini sebagai contoh. Jadi kalau situasi itu pula berlaku tuan dan puan, maka satu soalan kepada business owner itu, growth yang bagaimana yang dilihat? What kind of business growth are you looking at while having such business formation? Katalah kalau business formation kita masih lagi suami isteri, suami isteri, tak ada masalah, suami isteri boleh saja menjalankan perniagaan, betul. Tetapi sampai satu tahap kita masih lagi tidak ada control mechanism dari segi financial. Jadi macam mana kita nak tahu keadaan bisnes kita itu hari ini, minggu ini, bulan ini? Jadi kalau semua itu maklumat tu kita tak tahu, bermakna kita pun tak nampak dengan jelas terus apa yang berlaku dalam bisnes kita itu, bagaimana kita mahu memastikan bulan hadapan dan bulan seterusnya itu ada penambahbaikan. Jadi kalau semua ni tak ada tuan dan puan, growing is about improving. Apabila kita mahu berkembang, kita mahu membesar, dia mestilah ada satu perkara yang ditambah baik, baru dia boleh bergerak macam tu. Kalau tidak, dia tak ada satu benda yang kita kata growing without improvement tu.
kerana yang itu dia akan grow, dia akan collapse. Jadi growing with improvement. Jadi apabila kita tambah baik proses, kita akan berkembang. Ada setengah individu atau usahawan pula tidak menetapkan atau tidak melihat berapa tempoh dan apa perkembangan yang sepatutnya. Maksudnya what to achieve and when to achieve. Yang itu pun ramai yang tertinggal, kerana sepatutnya apabila kita melihat kepada perkembangan perniagaan, kita akan lihat apa dan bila. Dan pada masa yang sama, peringkat yang lebih tinggi itu kita dah selesai, kerana peringkat asasnya ialah kita tahu kenapa dan untuk apa kita buat semua tu. Jadi apabila kita kata growing business ni, untuk apa dan kenapa syarikat mesti menjana 1 juta? Untuk apa dan kenapa syarikat kita mesti mencapai revenue 30 juta? Jadi apabila business formation tu tak betul tu tadi, apa yang kita fikir kita nak capai tu pun jadi tidak tepat sebenarnya. Mungkin syarikat kita hanya memerlukan keperluan untuk syarikat kita grow tahun hadapan hanyalah dengan revenue 10 juta, tetapi dengan nilai GP peratus tertentu dan NP iaitu net profit dengan peratus tertentu. Itu sudah memadai dengan situasi business formation yang kita ada. Business formation itu termasuklah team yang ada, orang-orangnya, structure, susunannya. Jadi itu sebenarnya yang memberi impact. Jadi kadang-kadang kita meletakkan sasaran ataupun kita kata business growth kita tu terlampau besar, tidak sepadan dengan business formation kita itu. Jadi contoh yang ringkas saya beritahu tadilah. Kita masih lagi berniaga suami isteri berdua. Laporan kewangan masih tengok setahun sekali. Kita tak ada kontrol untuk inventory. Kita tak ada plan untuk mengawal kos. Semua tu kita tak buat. Tapi kita sasarkan sales setahun sampai 2 juta, 3 juta. Ada kemungkinan tuan dan puan sales boleh dicapai, tetapi nilai ataupun peratusan profit yang retain in the company itu tidak membolehkan company itu berkembang. Maksudnya tak cukup profit yang kita dapat itu untuk kembangkan syarikat itu tak ada. Dia habis. Jadi bagaimana tu tadi? Jadi perlu disoal, perlu kita sebagai usahawan ni bertanya semula. Apakah business formation yang kita ada sekarang ini? Apakah evolusi? Apakah perubahan yang kita dah buat supaya membolehkan bisnes kita itu berkembang? Dan perkembangan apakah yang kita mahu lihat untuk syarikat kita? Jadi apakah ia hanya berbentuk dalam bentuk revenue sahaja, berapa banyak sale yang kita dapat double up dan seterusnya, atau apakah sebenarnya berapa peratusan GP yang kita dapat kekalkan dan akhirnya contribute, yang akhirnya akan memberi kesan kepada net profit kita tu tadi. Jadi daripada situ ada pula soalan, apakah yang dirancang dengan profit yang ada tu tadi? Apa rancangannya dengan net profit yang ada tu tadi? Apakah rancangannya untuk membangunkan syarikat kepada fasa yang seterusnya? Baik, jadi tuan dan puan, dalam konteks ini sebenarnya saya mahu membawa rakan-rakan Facebook dan juga rakan-rakan usahawan yang biasa follow dan baca posting-posting saya untuk melihat semula apakah business formation kita itu betul dan juga sesuai sejajar dengan apa yang kita nak capai dalam konteks perkembangan itu tadi. Jadi kadang-kadang tuan dan puan, kita kata kita mulakan semula, kita bangkit, kita mulakan semula, betul, dan kita juga pun dah belajar daripada kesilapan, betul, tepat sekali. Namun apakah kita masih mengambil Panadol? Apakah kita masih mengambil painkiller sahaja tetapi tidak memberikan rawatan yang betul dan tepat kepada keadaan dan situasi yang kita hadapi sekarang, yang sebelum ni. Jadi sampai ke sudah tuan dan puan, sekiranya kita nak repeat lagi, bermaksud kita akan ada lagi ayuh bangkit bangun lagi pada sela masa yang sama pada masa akan datang. Perkara ini bukanlah kita kata salah ke betul ke, tetapi dalam konteks perniagaan sudah tentu kita mahu melihat perkembangan yang positif, dan yang paling bagus kita tidak mahu lagi mengulangi keadaan yang sama. Yang itu maksudnya tidak mahu lagi mengulangi kesilapan yang sama. Jadi itu antara yang saya banyak jumpa dengan maklumat-maklumat dan feedback daripada usahawan, di mana mereka sebenarnya tidak mahu mengulangi isu yang sama. Maksudnya masalah yang sama tu dah tak nak. Untuk memastikan masalah yang lama tu tidak berulang, dia balik kepada
kita semula lah. How strong are you? How desperate are you towards success? Jadi kalau kita betul-betul nak dan kena buat, kita kena buat. Jadi baru-baru ni ada seorang usahawan bertanya kepada saya, Puan, saya ada masalah dengan pelanggan saya. Jadi bila pelanggan ni datang, kita dah bagi terms of payment 3 kali. Maksudnya 3 kali tu 3 bulan dia kena bayar lah payment, dia beli barang. Tapi masuk bulan yang ketiga, dia tak nak, dia tak buat pembayaran yang seperti dijanjikan, dan dia kata, Encik bolehlah buat ikut polisi Encik, tetapi saya akan buat bayaran ikut kemampuan saya. Jadi dalam situasi macam itu, sebenarnya dia berbalik kepada kita sebagai service provider ataupun orang kata seller, sejauh mana yang kita sanggup untuk ambil tindakan dan memberikan satu persepsi, memberikan satu message bahawa we are doing serious business. In case we are doing serious business, if you want to negotiate, do it in a proper way. Dia jadi message itu perlu dihantar, jadi supaya kita membina satu kumpulan masyarakat ataupun individu yang bertindak sebagai pelanggan berhemah. Jadi pada masa yang sama, kita pula sebagai majikan ataupun sebagai service provider atau product seller ke apa, kita juga memberikan satu message bahawa kita menjalankan urus niaga kita dengan secara teratur dan juga tersusun untuk manfaat bersama. Kerana semua ni dia akan melibatkan satu orang kata pusingan supply chain juga. Apabila pelanggan kita tidak menepati perjanjian apa yang sepatutnya pembayaran tu, dia akan efek kepada perkara-perkara lain, termasuk pembelian stok baru kita sebagai seller tu tadi. Jadi perkara-perkara ni tuan dan puan, dia juga business formation itu sebenarnya juga banyak bergantung kepada leadership of the individu. Jadi bagaimana leadership ini bukan hanya sebab jawatan dia, tetapi bagaimana dia itu kuat untuk membuat satu keputusan yang betul dan mengambil tindakan yang betul pada masa itu. Jadi mungkin tindakan tu selepas tu kita tengok tak betul lah, salah, tak boleh buat macam ni. Tapi pada waktu itu, pada masa itu, tindakan itu adalah betul. Jadi keadaan-keadaan itu sebenarnya antaranya tuan dan puan yang menjadikan kita ni sebenarnya tak sedar bahawa apabila bisnes stuck tu tadi, dia sebenarnya ada lagi isu yang kita perlu lihat di dalam konteks business formation itu. Adakah sepatutnya kita ni yang membangunkan perniagaan itu kena step back? Apakah sudah tiba masanya kita step back dan lantik CEO baru ataupun orang lain untuk mengerjakan perniagaan itu? Apakah itu keadaannya? Kita tak tahu. Jadi itulah antara perkara yang di mana kalau di ABA Malaysia kita banyak discover bersama business owner. Kita discover perkara-perkara yang mungkin business owner tak nampak ataupun tak jelas. Jadi di sini saya juga nak maklumkan saya ingin maklumkan kepada rakan-rakan Facebook bahawa di ABA Malaysia kita ada Initiatives 2020 dan sebenarnya kami ada mengeluarkan privilege certificate. Kita ada sijil khas yang kita keluarkan kepada kepada individu yang berminat. Sama ada tuan dan puan memerlukan tuan dan puan memerlukan privilege certificate ini, ataupun tuan dan puan kenal rakan niaga atau sesiapa ataupun mungkin partner sendiri yang memerlukan sesi ini, sebenarnya boleh hubungi terus saya ataupun mana-mana pegawai di ABA Malaysia, kerana kita menawarkan privilege certificate ini untuk business owner yang akan menerima satu sesi complimentary satu sesi complimentary untuk hadir ke business review session di pejabat ABA Malaysia. Jadi sekiranya tuan dan puan mahu menerima privilege certificate ini ataupun mahu menghadiahkan ataupun mahu memberi kepada partner tuan dan puan ataupun rakan niaga tuan dan puan, boleh hubungi saya ataupun PM page secara terus. Kita akan susunkan satu sesi. Dia terbalik kerana saya punya phone ni saya set selfie mode. Dia terbalik. Initial business review privilege certificate. Jadi sertifikat ni valid untuk 30 hari daripada tarikh tuan terima. Kalau tuan tak menerima secara fizikal, saya akan berikannya secara digital. Dan kita boleh setkan satu sesi 2.5 hours initial business review at ABA Malaysia. Jadi
perkara-perkara ini yang kita akan discover. Sebenarnya apakah tuan dan puan selama ini masih mengambil Panadol, masih mengambil painkiller untuk membaiki keadaan perniagaan, atau sebenarnya tuan dan puan perlu memberi treatment kepada root cause of the issues in your company, in your business. Jadi itu saja ya tuan dan puan untuk sesi kali ini. Saya menyeru kepada tuan dan puan untuk melihat semula perkara-perkara asas yang mungkin kita terlepas pandang. Antaranya adalah tentang business formation, adalah tentang individu-individu di dalam syarikat, tentang pengurusan skop kerja dalam syarikat, tentang accountability and responsibility of each people, individual and units in your company. Jadi itu sebenarnya adalah antara perkara yang penting untuk memastikan tuan dan puan boleh membawa, boleh mengemudi sebuah kapal perniagaan itu, dan dia dapat move forward dan melalui pelbagai situasi yang lebih mencabar pada masa akan datang. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi sekiranya tuan dan puan mahu mendapatkan privilege certificate ini atau untuk sesi initial business review 2.5 hour complimentary at no charge. Jadi boleh hubungi, boleh PM page ataupun hubungi mana-mana pegawai ABA Malaysia. Alright, untuk itu tuan dan puan, selamat maju jaya, selamat menjalankan perniagaan, dan kita yakin bahawa tahun 2020 merupakan satu tahun positif yang membolehkan kita membuat perubahan yang lebih baik dalam perniagaan dan juga dalam kehidupan kita. Untuk itu kita jumpa lagi dalam siri FB Live yang akan datang.